Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini macam biasalah, saya nak ceritakan 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Sulaiman untuk memudahkan cerita. Sulaiman dah beristeri. Nama isteri Sulaiman adalah Adilah. Kisah yang akan saya ceritakan ni adalah berkenaan dengan mak mertua Sulaiman ataupun mak kandung Adilah. Mak mertua Sulaiman ni sebenarnya adalah seorang bomoh. Memang daripada sebelum dia orang kahwin lagi, Sulaiman dah dapat cam lah apa sebenarnya yang mak Adilah ni buat. Masa zaman dia bercinta, bertunang dengan Adilah dulu, memang dia ada datang ke rumah Adilah. Dan setiap kali dia datang, memang dia akan tengok banyak selipar, banyak kasut depan pintu rumah Adilah. Dan memang sentiasa ramai orang di rumah Adilah ni. Orang-orang ni semuanya datang nak berjumpa dengan mak Adilah. Sulaiman ada juga tanya masa tu. Masa tu Sulaiman dia belum tahu lagi kan. Dia tanyalah Adilah ni, sebenarnya apa yang mak Adilah ni buat? Ramai sangat orang datang jumpa. Adilah bagi tahu yang mak dia ni banyak tolong orang, bantu orang buat benda-benda baik. Macam-macam permintaan lah orang datang bertemu dengan mak dia ni. Nak jadi kaya, nak bertemu jodoh, macam-macam benda. Jadi memang nampak sangat lah Adilah ni percaya betul-betul dekat mak dia, yang mak dia ni memang bantu orang buat benda baik. Sedangkan benda tu memang sah-sah, benda syirik. Yang membuatkan Adilah ni percaya sebab dia nampak dengan mata kepala sendiri perubahan apabila orang tu minta tolong daripada mak dia. Sebagai contohlah, orang ni datang, dia dalam keadaan yang miskin, tak ada duit. Tapi lepas dah jumpa dengan mak Adilah, orang tu berubah menjadi kaya raya, banyak duit. Ada juga yang jenis datang nak cari jodoh, tak ada pasangan hidup. Tapi lepas berjumpa dengan mak dia, orang tu serta-merta bertemu dengan jodoh, dapat pasangan. Sebab itulah Adilah ni mati-mati percaya yang mak dia ni buat benda baik, bantu orang. Walaupun Sulaiman dah tahu apa pekerjaan mak Adilah ni, Sulaiman dia tak batalkan niat dia nak jadikan Adilah sebagai isteri. Lagipun Adilah dah tak ada ayah, memang kesianlah, cuma ada mak saja. Dan Adilah ni merupakan anak tunggal. Sulaiman tak nak lah disebabkan mak Adilah, hubungan dia dan juga Adilah ni terjejas, tak jadi kahwin. Dia tak naklah macam tu. Akhirnya Sulaiman dan Adilah berkahwin. Jadi lepas berkahwin tu, Sulaiman bawa lah Adilah tinggal dekat rumah dia, di rumah sendirilah. Tapi masalahnya sekarang ni, bila Sulaiman dan Adilah ajak mak kepada Adilah ni untuk tinggal bersama-sama, mak Adilah tak nak. Katanya lebih selesa tinggal di rumah sendiri. Jadi tak apalah, dah orang tak nak kan, takkanlah nak paksa. Jadi tinggallah berasingan. Sulaiman dan Adilah tinggal di rumah lain, mak Adilah pula tinggal di rumah lain. Masa terus berjalan, sedar tak sedar dah setahun lebih, dah setahun setengah usia perkahwinan diorang. Tapi masa tu diorang masih lagi belum dikurniakan cahaya mata. Sulaiman masa tu dia relax lagi, sebab biasalah setahun setengah ni kiranya masih baru lagi. Jadi kalau tak ada anak dalam tempoh masa setahun setengah ni, benda yang biasa sebenarnya. Tapi yang peliknya, Adilah dan mak dia seolah-olah macam nak sangat-sangat anak. Adilah nak anak dan mak dia pula nakkan cucu. Macam desperate sangat. Selalu Adilah sebut pasal perkara tu. Adilah macam biasalah, dia cakap suruh minta tolong pada mak dia. Katanya mak dia boleh tolong buatkan dia dapat zuriat. Buatkan dia dan juga Sulaiman dapat zuriat. Masa tu memang Sulaiman marah lah. Janganlah macam tu. Manusia, makhluk macam mana hebat sekalipun, dia tak boleh nak tentukan rezeki zuriat seseorang. Perkara tu hanyalah dalam kawalan Allah sahaja. Tapi cakaplah macam mana pun, Adilah ni dia macam tak berapa dengar lah cakap Sulaiman. Dia seolah-olah taksub dengan kebolehan mak dia sendiri. Sampailah satu hari, ada satu hari ni, mak kepada Adilah, mak mertua Sulaiman, ada call bercakap dengan Sulaiman. Mak mertua Sulaiman cakap Adilah ada minta tolong daripada dia.
supaya dia bagi kepada Sulaiman dan Adila ni seorang anak. Jadi Sulaiman pada masa tu dia nak menolak macam kasar sangat. Jadi dia cakap dengan cara yang berlapis lah. Tak apalah mak, dia cakap, tak apalah, nanti kalau saya perlukan bantuan mak, saya akan minta tolong. Kalau saya dan juga Adila nakkan anak, insya-Allah kami akan minta pada mak, tapi bukan sekarang. Macam itulah cara Sulaiman menolak dengan beradab lah. Jadi selepas Sulaiman bercakap dengan mak mertua dia tu, Sulaiman dia naik angin. Dia marah pada Adila. Daripada situlah berlakunya pergaduhan. Semenjak daripada tu memang dah banyak kali lah dia orang ni bergaduh, bertikam lidah. Tapi tak adalah teruk sangat sampai nak bercerai ke apa, tak adalah. Cuma dia bercakap aje lah, bergaduh mulut saja. Tak lama lepas tu, mak mertua Sulaiman jatuh sakit. Dia ada sakit semput. Kadang-kadang tu sampai tak larat nak bangun. Memang teruk jugalah. Bila dah jadi macam tu, Sulaiman dan isteri dia, Adila, selalu pergi melawat mak di rumah mak. Masa dia orang pergi tu memang dah tak ramai orang yang datang nak minta tolong. Makin lama dah makin berkurang orang-orang datang ke rumah mak. Dan setiap kali dia orang datang jenguk mak, dia orang akan pelawa mak untuk tinggal bersama dengan dia orang. Tapi mak macam biasalah, dia keras kepala. Dia cakap memang tak nak, macam mana pun tak nak tinggal dengan dia orang. Alasan mak mertua Sulaiman adalah Sulaiman dan juga Adila ni tak ada anak. Jadi dia boring. Katanya, buat apa aku duduk dekat rumah korang? Korang ni tak ada anak. Lagipun korang berdua ni bekerja. Memang tinggal aku seorang-seorang lah dekat rumah. Buat apa baik aku tinggal dekat sini seorang-seorang, sama je. Dan memang betul, Sulaiman dan Adila kedua-duanya bekerja. Cuma Sulaiman ni lah, dia bekerja shift. Kadang-kadang bekerja shift siang, kadang-kadang bekerja shift malam. Tapi memang dua-dua bekerja lah. Bila mak mertua Sulaiman cakap macam tu, memang tak boleh nak buat apalah. Takkanlah nak paksa kan. Sampailah satu malam. Pada satu malam ni, Sulaiman bekerja shift malam. Adila pula ada dekat rumah. Dia bekerja waktu berjabat macam biasa. Jadi malam ada dekat rumah. Jadi sedang Sulaiman bertugas tu di tempat kerja dia, tiba-tiba Sulaiman dapat satu panggilan telefon. Sulaiman tengok isteri dia, Adila, yang call. Jadi Sulaiman pun angkatlah panggilan tu. Adila pun mula bercakap. Katanya Adila, dia minta Sulaiman supaya balik dengan kadar yang segera. Katanya, mak dah sakit tenat di rumah. Semput teruk sangat malam tu. Dia pening kepala, dia semput dan dia muntah-muntah. Bila Sulaiman dengar isteri dia cakap macam tu, Sulaiman pun jumpalah bos dia, minta izin nak balik. Ada kecemasan, mak mertua sakit. Jadi bos Sulaiman bagilah kebenaran kepada Sulaiman untuk balik segera. Jadi Sulaiman pun balik ke rumah, ambil Adila dan terus pergi menuju ke arah rumah mak mertua dia. Bila sampai dekat rumah mak mertua dia, Sulaiman pun ketuk pintu bagi salam. Tapi tak ada orang menyahut. Dia ketuk lagi, bagi salam lagi. Dia ulang perkara tu 3-4 kali, tapi tak ada sebarang respon daripada mak. Tiba-tiba terdengarlah bunyi mak mertua dia batuk daripada dalam rumah. Tapi bunyi batuk tu perlahan je lah. Kedengaran macam mak mertua Sulaiman ni berada dalam bilik, bukannya di luar, di ruang tamu. Tiba-tiba pintu rumah mak mertua dia terbuka sendiri. Sulaiman jenguklah ke dalam. Tengok-tengok tak ada orang pun. Masa itulah Sulaiman ternampak ada satu kelibat seorang perempuan yang sangat tinggi, kurus dan tinggi dan berambut panjang, tercegat berdiri dekat depan bilik mak mertua Sulaiman. Tapi penampakan tu sekejap saja, sekilas pandang saja. Lembaga perempuan yang kurus tinggi tu dalam sekelip mata terus berlari dan masuk ke dalam bilik sebelah, bilik kosong. Perempuan tu berlari dalam keadaan yang tunduk. Sebab dia tinggi, dia tunduk, dia masuk dalam bilik yang kosong tu. Bila Sulaiman ternampak aja penampakan tu, Sulaiman serta-merta meremang. Sulaiman rasa seram sejuk masa tu. Tapi untuk sedapkan hati, Sulaiman berfikir mungkin orang tu adalah kawan mak mertua dia. Mungkin ada jiran-jiran ke datang jenguk kan. Jadi Sulaiman pun dia melangkahlah masuk. Bila Sulaiman dan Adila dah masuk, Adila terus pergi dekat bilik mak dia, jenguk mak dia. Sulaiman pula masa tu dia pergi dekat bilik sebelah, bilik yang dia nampak perempuan yang tinggi tadi masuk. Bila Sulaiman pergi tengok dalam bilik tu, memang tak ada siapa-siapa. Lepas tu Sulaiman pergi dekat bilik lain pula. Pergi dekat bilik lain, buka bilik air, pergi dekat dapur. Memang tak ada siapa-siapa pun dalam rumah tu. Bila Sulaiman dah habis periksa rumah tu, tak ada siapa-siapa,
Sulaiman berselisih dengan isteri dia. Isteri dia nak pergi dekat dapur, nak pergi ambil air. Sulaiman pula pergi dekat mak mertua dia. Masuk dalam bilik mak mertua dia, Sulaiman tanya mak mertua dia, "Mak, tadi ada orang datang jenguk mak ke? Ada kawan mak datang tengok mak?" Mak mertua Sulaiman pun jawab, "Tak ada, mak seorang aja malam ni." Masa tu Sulaiman dah mula yakin benda yang dia nampak tadi mungkin salah satu belaan mak mertua dia. Jadi Sulaiman pun tak tanya lebih lah. Tak apalah. Bila dah selesai bagi ubat pada mak mertua dia, dah bagi mak mertua dia makan minum semua, Adila dan Sulaiman sekali lagi memujuk mak mertua dia ni. "Mak, tinggallah dengan kita orang. Mak dah sakit teruk ni. Takkanlah nak tinggal seorang-seorang dekat rumah ni. Jomlah ikut kita orang." Tapi seperti mana biasalah, mak mertua Sulaiman ni memang keras kepala. Dia tetap tak nak ikut Sulaiman dan Adila balik ke rumah dia orang. Tetap nak tinggal dekat situ. Tak apalah tinggal seorang-seorang pun. Akhirnya Sulaiman dan Adila pun mengalah. Tak apalah, mak tak nak ikut. Kita ajak lain kali pula. Jadi Sulaiman dan Adila baliklah ke rumah. Masa terus berjalan. Sampailah akhirnya keadaan mak mertua Sulaiman ni dah teruk sangat-sangat. Dah terlantar, tak boleh nak bangun langsung. Masa tu Sulaiman dan Adila berpakat nak paksa mak mertua dia ni. Diorang dah plan awal-awal lah. Bawa satu wheelchair, letak dalam kereta, pergi dekat rumah mak mertua dia, bawa wheelchair tu naik ke rumah mak dia. Memang dia nak angkat mak mertua dia ni, letak atas wheelchair tu, bawa dekat kereta, balik ke rumah. Sampai tahap kena paksa macam tu. Dan memang benda tu lah yang diorang buat. Jadi dipendekkan cerita, sekarang ni mak mertua Sulaiman tinggal dengan diorang. Tapi tak lama lah, mak mertua Sulaiman ni sekarang ni dah arwah. Dia sempat tinggal di rumah Sulaiman dan juga Adila ni lebih kurang 2 minggu macam tu je. Pada hari-hari terakhir mak mertua Sulaiman ni hidup di rumah dia tu, mak mertua Sulaiman ni sempat lakukan sesuatu kepada Adila. Pada satu malam ni, Sulaiman dan Adila baru balik daripada keluar lah beli barang. Masa tu Adila dia pakai baju t-shirt dan seluar jean. Baru masuk dalam rumah masa tu. Sulaiman masa tu dia pergi ke dapur, disimpan barang. Adila pula masa dia melintas depan bilik mak dia panggil. Mak mertua Sulaiman panggil Adila. Jadi Adila pun pergilah ke dalam bilik. Bila Sulaiman dah selesai simpan barang tu, letak dalam peti barang basah, susun plastik yang berisi barang tu atas meja, Sulaiman pun pergi ke arah ruang tamu. Lalulah depan bilik mak mertua dia. Masa itulah Sulaiman terperasan. Sulaiman nampaklah masa tu mak mertua dia masa tu, dia panggil Adila. Adila berdiri dekat tepi katil dia. Kemudiannya mak mertua Sulaiman ni, dia selak baju Adila ke atas, dia letak tangan dia pada perut Adila. Lepas dah letak tapak tangan dekat perut Adila, mak mertua Sulaiman ni terkumat kamit membaca sesuatu. Bila Sulaiman dengar betul-betul, benda yang mak mertua dia baca bukanlah ayat-ayat suci Al-Quran ataupun doa. Tapi apa yang dibaca tu adalah satu mentera. Mentera macam nak memuja sesuatu. Lepas tu Sulaiman tengok mak mertua dia ni hembus ke arah perut Adila. Sulaiman dah mula tak sedap hati. Apa benda pula lah yang mak buat ni? Tapi nak buat macam mana kan? Benda dah jadi, tak sempat dia nak halang tadi. Selang 2-3 hari lepas tu, mak mertua Sulaiman meninggal dunia. Menghembuskan nafas terakhir di rumah Sulaiman. Bila mak mertua Sulaiman dah meninggal dunia, diuruslah jenazah mak mertua dia tu. Macam biasalah, tak ada apa-apa yang pelik berlaku. Selepas 2 bulan mak mertua dia meninggal dunia, Adila disahkan hamil, mengandung anak yang pertama. Sulaiman dan Adila sangat-sangat gembira. Sulaiman rasa sangat bersyukur. Cuma masalahnya, Adila ni, dia anggap dia hamil tu disebabkan jampi mak dia, mentera yang dibacakan oleh mak dia. Banyak kali sangat Adila sebut, saya mengandung ni sebab mak lah. Mak yang jampi, letak tangan dekat perut saya, dia baca mentera tu. Sebab itulah saya berjaya hamil. Jadi bayangkanlah macam mana perasaan Sulaiman masa tu. Sepatutnya Adila ni, dia bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan. Sebab Allah lah yang kurniakan rezeki, rezeki seorang anak. Tapi tidak. Sampai diorang ni bergaduh kadang-kadang tu. Dan setiap kali bergaduh, Adila akan sebut pasal mak dia. Kalau tak disebabkan mak yang jampi perut saya ni, yang baca mentera
pegang perut saya ni, saya tak akan hamil bang. Dia cakap macam tu. Itulah ayat yang selalu dia ulang bila bergaduh dengan Sulaiman. Benda ni nampak macam remeh, nampak macam tak ada apa-apa, tapi benda ni sangat-sangat serius. Sebab melibatkan akidah seseorang. Sulaiman sampai dah malas nak bertikam lidah dengan isteri dia. Akhirnya Sulaiman pilih untuk diamkan diri. Cuma dia hanya berdoa je lah. Berdoa supaya isteri dia, Adilah ni, dapat petunjuk. Itulah kisah yang diceritakan oleh Sulaiman berkenaan dengan arwah mak mertua dia dan kesan yang dialami oleh isteri dia. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Hidayah untuk memudahkan cerita. Perkara ni berlaku semasa Hidayah dan juga 3 orang kawan perempuan dia pergi ke sebuah tasik terbiar pada waktu malam. Jadi kenapa sebenarnya Hidayah dan 3 orang kawan dia pergi dekat tasik terbiar tu pada waktu malam? Sebenarnya, dia orang pergi dekat situ sebab nak siapkan satu projek. Projek berkumpulan. Tak pastilah dia orang ni pelajar sekolah, pelajar college ataupun pelajar universiti. Tapi yang pastinya masa tu dia orang ditugaskan untuk selesaikan satu grup projek. Dan grup projek tu memerlukan 4 orang ahli. Dan projek dia orang ni memerlukan gambar dan juga video alam semula jadi pada waktu malam. Dan kebetulan pada masa tu Hidayah ni rumah dia dekat dengan satu lokasi yang sesuai, iaitu satu tasik yang terbengkalai, yang terbiar. Tasik tu memang dah lama terbiar macam tu. Tapi tempat tu sangat-sangat cantik dan sangat-sangat sesuai untuk jalankan projek grup dia orang. Jadi Hidayah dan 3 orang kawan dia ni berpakatlah tarikh dan masa bila dia orang nak pergi. Contohlah kita bagi dia orang bersetuju nak buat projek grup ni pada hari Rabu. Jadi bila dah sampai hari Rabu tu, dia orang pun berkumpul lah di rumah Hidayah. Daripada rumah Hidayah barulah dia orang gerak menuju ke arah tasik terbiar tu. Bila dah sampai dekat tasik terbiar tu, dia orang pun bergeraklah masuk. Sampailah ke kawasan tengah-tengah. Dekat kawasan tasik ni ada satu taman. Taman pun terbiar lah. Ada taman permainan dekat situ, ada track jogging dan ada tasik dekat tepi. Masa tu memang dia orang dah prepare semualah alatan. Bawa torchlight, bawa handset, kamera, semua yang diperlukan untuk tangkap gambar dan ambil video. Bila dia orang dah masuk, dah sampai dekat tengah-tengah kawasan tu, dia orang pun berpakatlah nak berpecah. Gambar dan video yang dia orang perlu ambil, ada sebahagiannya yang perlukan salah seorang anggota kumpulan berada dalam gambar tu ataupun video tu. Dan ada sebahagian gambar dan video yang tak perlu ada manusia, cuma perlu ambil gambar alam semula jadi sahaja. Jadi pada masa tu, diorang berempat pun berpecah. Masa tu Hidayah dia menuju ke arah belakang, ke arah tempat di mana diorang masuk tadi. Seorang lagi yang bernama Lia, dia stay dekat tengah-tengah sahaja, di kawasan tengah-tengah antara taman dan juga tasik tu. Maknanya dia akan rakam gambar dan juga video di sekitar kawasan tu lah. Dan lagi 2 orang ambil jalan sebelah kiri. Dia orang berdua ni akan ambil gambar dan juga video yang perlukan salah seorang berada dalam video dan juga gambar tu. Sebab tu dia orang pergi berdua. Jadi dia orang pun mulalah berpecah. Lia duduk dekat tengah-tengah, Hidayah menuju ke arah tempat dia orang masuk tadi. 2 orang lagi pergi ke arah kiri. Hidayah pun mulalah ambil gambar dan rakam video. Makin lama makin jauh meninggalkan Lia di tengah-tengah. Memang leka lah dia orang ambil snap gambar, rakam video. Sampailah dekat satu tempat. Sampai dekat satu tempat ni, Hidayah dia seakan-akan ternampak ada kelibat seorang perempuan berdiri dalam gelap. Perempuan yang berdiri dalam gelap ni nampak sangat mencurigakan. Rambut perempuan ni panjang dan kepala dia bergerak-gerak macam ni. Macam tu. Dia perhatikan Hidayah yang sedang mengambil gambar di kawasan tu. Bila Hidayah ternampak aja perempuan tu, bulu roma dia serta-merta meremang. Hidayah mula berasa takut. Jadi Hidayah pun pusing balik. Pusing balik, mula berjalan laju menuju ke arah kawasan tengah-tengah tadi, tempat dia orang berkumpul, tempat di mana Lia berada. Tapi bila Hidayah makin hampir dengan tempat tu, Hidayah tengok kawan dia tak ada. Lia tak ada dekat situ. Jadi Hidayah mula memekik. Memekik nama Lia. Lia, oh Lia, kau kat mana? Sejurus selepas Hidayah menjerit panggil nama Lia tu, tiba-tiba ada satu suara
daripada arah belakang Hidayah. Suara tu seakan-akan meniru apa yang Hidayah sebut tadi. Lia, kau kat mana? Dia tiru sebiji macam mana yang Hidayah sebut. Bila Hidayah dengar macam tu, Hidayah terus berlari sampailah dekat tengah-tengah tempat di mana Lia berada tadi. Badan Hidayah menggeletar masa tu. Hidayah dah tak tahu nak buat apa. Hidayah fikir, kalau dia berlari makin dalam, dia risau kalau dia sesat. Kalau dia tak berjumpa dengan kawan-kawan dia. Jadi Hidayah buat keputusan untuk tunggu dekat situ saja. Berdirilah Hidayah dekat situ, tengah-tengah tu seorang diri, sambil membaca doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran, apa yang dia tahu. Tak lama lepas tu, nampaklah lampu suluh kawan-kawan dia, seorang demi seorang. Kawan-kawan dia ni datang dekat Hidayah dan bertanya, "Weh Hidayah, kenapa kau menjerit tadi? Kita orang dengar tadi kau menjerit. Kenapa?" Masa tu Hidayah mula berfikir, takkanlah dia nak ceritakan perkara sebenar. Jadi Hidayah, dia tipulah kawan dia ni, sebab dia risau kalau dia cerita perkara sebenar, semua akan berlari keluar daripada kawasan tu. Jadi bahayalah. Jadi Hidayah pun tipu. Hidayah cakap, dia nampak ada 2 ekor anjing liar. Jadi dah tak selamat lah diorang berada dekat situ. Jadi akhirnya diorang pun beredarlah daripada kawasan tu, tinggalkan kawasan tu. Bila diorang semua dah sampai dekat jalan besar, barulah Hidayah ceritakan apa yang berlaku tadi. Dia nampak ada perempuan berdiri dalam gelap. Perempuan tu menjenguk-jenguk dia macam tu. Lepas tu masa dia panggil Lia, ada yang ikut panggil, ada yang tiru suara dia. Nak katakan gema, takkanlah gema daripada arah belakang kan? Memang tak logik. Bila kawan-kawan Hidayah dengar apa yang Hidayah cerita, diorang pun bercerita. Rupa-rupanya masing-masing ada kisah yang tersendiri. Itulah kisah yang diceritakan oleh Hidayah, berlaku kepada dia ketika dia dan juga 3 orang kawan dia pergi ke sebuah tasik yang terbiar pada waktu malam. Kisah yang akan saya ceritakan ni diceritakan oleh seorang pramugari. Tapi bukan berlaku kepada dia, berlaku kepada pramugari yang lain. Pramugari ni, macam yang kita sedia maklum, bekerja di sebuah syarikat penerbangan. Perkara ni dikatakan menjadi seolah-olah legenda lah. Kisah yang dah lama berlaku di syarikat penerbangan tu. Katanya dulu ada seorang pramugari ni, kita gunakan nama samaran Seri lah. Seri pada masa tu dia bertugas dalam sebuah flight. Tak pastilah flight tu menuju ke arah mana. Penerbangan tu adalah penerbangan waktu malam. Seri pada masa tu berada di bahagian galley. Galley ni dia macam pantry lah, tempat kabin kru sediakan makanan dan minuman kepada penumpang kapal terbang. Dalam ruangan galley tu ada banyak makanan, minuman, barang-barang keperluan semua. Dan kawasan galley ni dia dipisahkan dengan satu langsir. Langsir itulah yang memisahkan antara ruangan kabin, ruangan barisan tempat duduk penumpang dan juga kru penerbangan dalam ruangan galley tu. Malam tu Seri bertugas di bahagian ekonomi. Maknanya semua penumpang kapal terbang tu memilih seat ekonomi, maknanya yang murah lah. Seri berada di galley. Tiba-tiba datang seorang penumpang, selak langsir tu, langsir yang memisahkan galley dan juga ruangan penumpang. Penumpang yang selak langsir ni merupakan seorang makcik tua. Makcik tua ni, dia selak langsir, dia mula bercakap dengan Seri. Seri pun tanya makcik ni, "Ya makcik, ada apa yang saya boleh bantu?" Makcik ni pun mulalah bercakap. Makcik nak minta tolong, boleh tak tolong bagi tahu dekat suami makcik supaya makan ubat. Kadang-kadang dia tak ingat nak makan ubat. Makcik ni pun bagi tahulah nama suami dia. Suami dia duduk dekat kursi ekonomi nombor berapa-berapa, dia bagi tahulah. Contohlah nombor 303, seat suami dia. Nama suami dia bagi tahulah. Contoh Pak Abu. Nama dia Pak Abu. Kemudian makcik tua ni dia bagi tahulah ubat jenis apa yang suami dia perlu makan masa tu. Seri pula masa tu dia cakap okey je lah. Okey makcik, nanti saya bagi tahu dekat Pak Abu tu. Lepas tu makcik tua ni dia ucapkan terima kasih pada Seri. Dia tutup langsir dan tak kelihatan lagi. Bila Seri dah selesai urusan dia, kerja dia dekat kawasan galley dekat pantry tu, dia pun keluar daripada kawasan tu, buka langsir, terus cari seat pakcik tadi. Pakcik yang suami kepada makcik tua tadi. Seri masih ingat lagi apa yang makcik tua tu cakap. Dia cakap suami dia duduk dekat kursi 03.
kerusi ekonomi. Nama suami dia adalah Pak Abu. Jadi Seri pun terus berjalan menuju ke arah depan. Ke arah bahagian depan, seat ekonomi 03. Jumpalah seorang pakcik. Seri pun tanya pakcik tu, pakcik ni nama Pakcik Abu ke? Pakcik tu pun cakap, jelah saya Pakcik Abu. Lepas tu Seri pun sampaikanlah pesan makcik tadi. Pakcik, saya cuma nak ingatkan supaya pakcik jangan lupa makan ubat. Seri pun sebutlah jenis ubat tu, nama ubat tu, macam mana yang makcik tu tadi cakap. Bila Seri cakap macam tu, Pakcik Abu ni terkejut. Macam mana kamu tahu pakcik kena makan ubat ni? Seri pun bagi tahu pakcik ni, tadi isteri pakcik datang jumpa saya. Dia suruh saya supaya ingatkan pakcik supaya makan ubat. Tiba-tiba Pakcik Abu ni dia menangis teresak-esak. Sampai Seri berasa takut. Pelik. Ditanyalah pakcik ni, pakcik, kenapa ni pakcik? Kenapa pakcik menangis? Lepas tu pakcik ni bagi tahu dekat Seri, pakcik menangis sebab isteri pakcik dah tak ada. Dia dah meninggal, baru saja meninggal. Jenazah dia ada di ruangan kargo. Jenazah dia diletakkan dalam keranda dan sekarang ni berada dekat kargo. Pakcik tak tahulah macam mana kamu boleh berjumpa dengan dia. Tapi terima kasihlah sebab tolong sampaikan pesan ni pada pakcik. Seri tergamam masa tu. Tergamam dan terasa sedikit takut. Tapi pada masa tu sebenarnya Seri tak berapa percaya lagi cakap pakcik ni. Seri dia minta diri, dia pergi semula dekat belakang. Masa nak pergi ke belakang tu, Seri dia pandang ke arah semua penumpang ni. Dia tengok muka seorang-seorang. Memang tak nampak langsung makcik tadi. Sampai ke belakang dia cari. Dia buka toilet, dia pergi dekat pantry. Memang tak kelihatan makcik tua tadi. Rupa-rupanya makcik tu dah meninggal dunia. Dan jenazah dia berada di ruangan kargo. Maknanya makcik ni dia meninggal dekat tempat lain lah. Dan dalam proses nak pindahkan jenazah dia. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.